Okey. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Khadijah binti Zainal dari kelas Bahasa Melayu 6, ambilan Jun 2021-2026. Baiklah, tujuan saya merakam video ini adalah kerana saya ingin mempromosikan Google Sites yang setelah berjaya hasilkan. Google Sites ini merupakan salah satu tugasan penghasilan produk untuk saya siapkan bagi subjek EDUP 3133, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Sebelum saya pergi jauh lagi untuk menerangkan Google Sites ini, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai bagaimana saya menghasilkan Google Sites ini. Google Sites ini dihasilkan berdasarkan model Azure yang merupakan salah satu model bagi model integrasi teknologi digital bagi pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, perkataan Azure ini terdiri daripada 6 huruf iaitu A, S, S, U, R, E, di mana setiap 6 huruf ini mempunyai makna yang tersendiri. Di mana huruf pertama iaitu huruf A iaitu dalam bahasa Inggerisnya analyze learners ataupun dalam bahasa Melayunya analisis, di mana ia merupakan penganalisisan mengenai sesuatu mata pelajaran, berapa bilangan murid untuk diajar, tahun berapa, hari dan juga sebagainya. Bagi huruf yang kedua iaitu huruf S, yang pertama membawa maksud state objektif iaitu menyatakan objektif, di mana guru perlu menyatakan objektif pembelajaran terlebih dahulu sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas. Baiklah, S yang kedua iaitu select methods yang membawa maksud S yang ketiga iaitu select methods, media and materials yang bermaksud menyediakan kaedah, media dan juga bahan, di mana S yang kedua ini memerlukan guru itu pandai memilih kaedah, media dan juga bahan untuk digunakan sewaktu mengajar dalam kelas. Huruf seterusnya iaitu huruf U iaitu utilize and materials, di mana huruf U ini memerlukan murid dan juga guru itu menggunakan media dan juga bahan yang disediakan itu sewaktu berlakunya sesi pembelajaran. Dan huruf seterusnya iaitu huruf R iaitu require learner participation, di mana ia memerlukan penglibatan murid secara aktif sewaktu belajar di dalam kelas. Dan huruf yang terakhir iaitu huruf E, di mana iaitu evaluate and revise yang bermaksud menilai dan menyemak semula, di mana sewaktu telah tamat sesi pembelajaran, guru akan menilai semula tahap pemahaman murid mengenai subtopik yang telah diajar dengan pelbagai cara. Baiklah, seterusnya saya masuk kepada poster yang saya telah hasilkan bagi menerangkan mengenai Google Sites yang saya telah hasilkan. Okey, saya pergi kepada pengenalan dahulu. Pengenalan mengenai pembelajaran digital. Apakah pembelajaran digital? Pembelajaran digital ini merupakan sebarang jenis pembelajaran yang disertakan dengan teknologi atau amalan pengajaran yang menggunakan teknologi secara berkesan. Hal ini berlaku kerana sedia maklum bahawa dunia kita sekarang ini memerlukan penggunaan teknologi yang banyak. Jadinya dalam bidang pendidikan juga amat digalakkan semua pihak termasuk guru dan murid menguasai dan mempelajari penggunaan teknologi ini sewaktu belajar. Baiklah, seterusnya, apakah objektif pembelajaran digital ini? Yang pertama, dapat memudahkan guru untuk mengajar murid di alam maya, di mana penggunaan Google Sites ini, terutama sekali penggunaan Google Sites ini dapat memudahkan guru untuk
memberi nota, menerangkan secara lebih faham bagi kepada murid untuk memahami sesuatu subtopik itu. Bukan sekadar hanya mengajar di dalam kelas, malahan guru juga boleh mengajar secara dalam talian. Seterusnya, dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru tidak akan tertinggal sesi PDP mereka, dan murid juga tak akan ketinggalan lah untuk belajar. Yang ketiga, dapat memberi pendedahan baharu kepada murid dan juga guru dalam penggunaan digital. Jadinya penghasilan Google Sites ini dapat memberi pendedahan kepada dua pihak ini, iaitu murid dan guru, untuk menimba ilmu, untuk menyampaikan ilmu dengan lebih baik, dengan lebih berkesan, dengan menyediakan ilmu, dengan menyediakan nota-nota tambahan, menyediakan ransangan-ransangan secara video ataupun audio dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada aplikasi digital yang saya gunakan dalam Google Sites ini. Yang pertama, aplikasi YouTube. Okey, sedia maklum bahawa aplikasi YouTube ini banyak menyediakan video-video yang bermanfaat bagi kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Yang kedua, aplikasi Quizizz, di mana aplikasi ini lebih kepada membuat kuis di dalam kelas secara dengan cara yang menarik, dengan ada memasukkan elemen gamifikasi dan sebagainya. Yang ketiga, aplikasi WordWall. Aplikasi WordWall ni hampir serupa dengan penggunaan Quizizz, namun WordWall ini lebih mendalam, lebih banyak lagi elemen-elemen gamifikasi untuk digunakan. Yang keempat, aplikasi Spinning Wheel. Aplikasi ini saya gunakan untuk memilih murid dan juga kumpulan untuk membentangkan hasil yang mereka dapati. Yang kelima, aplikasi Jamboard. Aplikasi ini saya anggapkan dia hampir serupa dengan whiteboard, iaitu papan putih, di mana murid dapat menulis isi-isi yang mereka dapat secara dalam talian. Dan yang terakhir iaitu Google Form, di mana Google Form ini saya sediakan untuk murid-murid mengisi pendapat mereka ataupun penilaian mereka mengenai pengajaran yang telah mereka pelajari. Okey, seterusnya, kelebihan penggunaan Google Sites ini. Yang pertama, pembelajaran mudah akses, di mana dalam Google Sites ini saya telah sediakan pelbagai pautan-pautan internet untuk murid mengakses pautan tersebut dengan lebih cepat. Yang kedua, sumber maklumat yang luas, di mana kita menggunakan aplikasi di internet, maka tentunya banyak maklumat yang murid dapat murid capai untuk memahamkan lagi pemahaman mereka mengenai suatu topik. Yang ketiga, mempelbagaikan cara belajar mereka, di mana murid ni tak tertumpu kepada cara belajar yang klasik sahaja, iaitu berada di dalam kelas, bertemu dengan guru secara berdepan. Tidak. Mereka juga dapat mempelbagaikan cara belajar mereka dengan menggunakan teknologi, belajar secara sendiri dengan mencari maklumat di internet dan sebagainya. Yang keempat, lebih interaktif dan menarik, di mana penggunaan Google Sites ini saya telah menerangkan sebentar tadi bahawa banyak aplikasi yang kita gunakan untuk memberikan murid lebih faham dan juga tertarik dengan teknik pengajaran kita dengan memasukkan elemen gamifikasi dan sebagainya. Dan akhir sekali, latihan kemahiran digital, di mana ia memerlukan murid dan juga guru untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam penggunaan digital. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya mengenai penerangan Google Sites ini. Sekian, terima kasih.